Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila at-tabi'in wa ila at-tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الأشعري وإمام أبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa Madrasah Raudah, mungkin yang sedang lihat ni, dan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali saya mohon maaf terlewat sedikit atas urusan keluarga. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Jumaat malam ini, Jumaat malam Sabtu, kita akan adakan pengajian akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang membahaskan asas akidah kita, yakni mengikut kacamata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menurut pandangannya para ulama, yakni ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, ataupun lebih dikenali dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih beri peluang pada kita untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah sayang satu orang tu, Allah akan beri peluang pada dia, kata ulama, untuk mendatangkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merapatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sebut akan didatangkan kepadanya mereka yang dicintai oleh Allah ini untuk mudah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak beri dia kebaikan, yuridillah dengan fi'al mudhari',
Para ulama sebut fi'il mudhari' di sini dengan tajaddud, yakni sentiasa. Barang siapa yang sentiasa, may yuridillahu bihil khair, barang siapa yang sentiasa baginya kebaikan, ataupun sentiasa barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan sentiasa baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan dia sentiasa faham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang menuntut ilmu agama Allah adalah tanda mereka yang faham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham diri kita ini perlu kepada ilmu, faham diri kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faham diri kita ini, maksud diri kita ini dihantar ke atas muka bumi ini semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yakni illa liya'rifun, bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis mukadimah. Saya mohon maaf lah ni, ramai mungkin tak perasan saya buat live ni kan. Sebab lewat. Saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala. Kita dah sampai kepada muka surat 45. Muka surat 45. Terjemah dan syarah Aqidatul Awam. Yang mana sebelum ini kita dah bahaskan, kita dah masuk pada bab pada menyatakan beriman pada hari kiamat. Dan kita dah sampai kepada muka surat 45 yang membahaskan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Yang mana kita bahaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda kepada orang yang bertanya tentang hari kiamat, orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ni kita dah bahaskan. Ya, ini malaikat Jibril AS mendatangi baginda Nabi SAW untuk bertanyakan tentang hari kiamat. Kemudian adabnya baginda Nabi SAW terhadap gurunya, yakni malaikat Jibril AS, memberikan jawapan yang sangat baik sebagai seorang penuntut ilmu. Yakni bila guru bertanya, maka kita mentakdimkan, mendahulukan bahawa guru itu lebih tahu daripada kita. Ini antara adab talabil ilm, orang yang menuntut ilmu agama Allah. Itu kita dah bahaskan panjang. Kemudian kita dah bahaskan, yakni jika budak wanita telah melahirkan tuannya, idza waladat al-amatu rabbaha, idza waladat al-amatu rabbaha, apabila seorang anak melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan anak yang anaknya menjadi tuannya, ataupun lebih diterjemah ni, yakni seorang wanita yang melahirkan tuannya. Bila seorang wanita, idza waladat, apabila dilahirkan anak bagi ibu tadi yang menjadi anak tadi tuannya. Kita dah bahaskan sebelum ini bahawa tafsiran para ulama, saya mengambil pandangan daripada para ulama. Sebenarnya ulama membahaskan panjang tentang perkara ini. Lebih kurang 5 ke 6 perbahasan para ulama yang menjadi topik besar tanda akhir zaman, yang apabila ibu melahirkan tuannya. Tanda-tanda ini banyak. Cuma saya mengambil pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, juga pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang mensyarahkan hadis ini. Dan hadis ini juga pernah diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Muslim dengan riwayat yang lain, yang mengatakan bahawa sama juga pandangannya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pandangan yang tepat tentang syarahan perkara ini disyarahkan oleh para ulama seperti sebelum ini, yang mana seorang ibu apabila ia melahirkan tuannya, bermaksud yang pertama antaranya adalah si ibu ataupun ibu bapa yang melahirkan anak tersebut tidak mampu untuk menegur anak tersebut, menyebabkan seolah-olah terbalik. Kata para ulama, di akhir zaman ni banyak perkara yang terbalik.
So terbalik apa? Sepatutnya si ibu dan bapa dialah yang akan menegur anak-anak apabila tidak mentaati perintah mereka. Para ulama sebut di akhir zaman terbalik perkara ini. Si ibu dan bapa tidak mampu lagi menegur anaknya, tidak mampu lagi menegur setiap daripada apa yang dilakukan oleh anaknya. Para ulama sebut, bunda saya dah tengok ni, para ulama sebut sebab apa? Sebab inilah tanda akhir zaman yang pertama. Yang kedua, kita dah bahaskan sebelum ini, bagaimana perkara ini perlu kita bendung daripada awal lagi, adab-adab seorang ibu dan bapa bagi anaknya. Dan tafsiran para ulama kedua, tafsiran para ulama tentang hadis ini, pandangan yang seterusnya apa dia? Apabila si ibu bapa tadi melahirkan anak-anak yang menjadi tuannya, bermaksud, sebelum ini kita kata ibu bapa, sekarang ini para ulama sebut antara tanda, maksud tanda ini adalah anak yang menjadi derhaka kepada ibu bapa. Ini sangat banyak di akhir zaman. Melahirkan tuannya bermaksud, yang pertama kita dah bahaskan, ibu bapa tak mampu nak menegur anaknya, seumpama tuan. Dan yang kedua, apabila anak-anak memperlakukan kedua ibu bapanya seperti hamba sahaya. Hamba sahaya ini, sahaya menurut pandangan para ulama, dia sahaya ni sebenarnya bahasa Sanskrit. Saya dengar syarah daripada Ustaz Alauddin, Ustaz Badli Shah Alauddin, dia mengatakan bahawa Sanskrit bahasa orang-orang dulu, bahasa yang lebih rapat dengan fahamannya Hindu-Buddha yang terdahululah, Sanskrit. Para ulama sebut sahaya itu adalah asal perkataan daripada saya. Saya itu bermaksud sahaya. Sahaya didatangkan kepada saya. Bahasa sekarang kita guna saya. Orang dulu disebut dengan sahaya, meminjam bahasa Sanskrit. Itu pandangan, ada pandangan dalam bab lughah. Adapun syarah kita, seorang anak apabila memperlakukan kedua ibu bapanya seperti hamba, bermaksud yang pertama, ulama mengatakan apa? Apabila setiap apa yang dituturkan oleh kedua ibu bapanya, selagi tidak melanggari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap daripada anak-anak wajib mentaati kedua ibu bapanya. Ini syarat para ulama letak. Arahan kedua ibu bapa perlu menepati syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama kalau nak taat perintah kedua ibu bapa. Adapun kalau ibu bapa tadi tidak mentaati perintah Allah, bagaimana? Perlu tak saya taat pada mereka? Para ulama sebut, kalau ibu bapa yang tidak mentaati perintah Allah, bagi anak wajib juga untuk dia mentaati kedua ibu bapa. Maksud wajib mentaati ni apa? Wajib dia khidmat kepada ibu bapa dia dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dan para ulama sebut, satu orang yang apabila tidak mentaati kedua ibu bapanya, pertama membenarkan hadis baginda Nabi di akhir zaman, melahirkan tuannya. Tuannya di sini bermaksud anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa dengan tidak mentaati perintah Allah. Secara zahir, mungkin tidak mentaati perintah Allah, ulama bahaskan panjang. Tidak taat pada perintah kedua ibu bapa mengandungi beberapa tafsiran. Yang pertama, tidak taat pada sudut percakapannya. Pada sudut percakapannya. Maksud dia apa? Sentiasa bagi anak-anak ini, dia menggunakan ataupun dia melafazkan perkataan yang menyebabkan kedua ibu bapa dia kecewa dengan dia. Ini guru saya tegur perkara ini. Kita kena adil dalam membahas hadis baginda Nabi SAW. Kalau perkataan tadi untuk mendatangkan kebaikan terhadap kedua ibu bapa kita, para ulama sebut dibenarkan, hukumnya harus. Tapi perlu menjaga adab tertib seorang anak. Tapi kita lihatlah, ada kala macam saya lihat kawan-kawan saya, ataupun saya pernah jumpa orang lah, kawan saya lah, dia kadang-kadang pada kita dia cakap dengan mak ayah tu kasar, kan, cara dia cakap. Tapi sebenarnya dengan mak ayah dia dah biasa. Nak buat macam mana? Itu keadaan dia. Maka para ulama sebut,
pada penafsiran kita ini, kita letaklah pada tuan badan itu. Kalau bagi mak ayah dia tak kisah kita nak cakap apa keadaan tadi. Tapi sebaik-baiknya adab dalam perkataan terhadap kedua ibu bapa kena jaga. Dan para ulama juga sebut, ada kalanya derhaka itu bukan pada perkataan, tapi pada perbuatan si anak tadi. Pada perbuatan. Bifa'ani, yakni perbuatannya si anak tadi. Ini kita kena jaga. Kadang-kala dia tidak bercakap kasar dengan kedua ibu bapa dia, tapi perbuatan dia seumpama memperlakukan kedua ibu bapa dia seperti hamba saya. Banyak sekarang ni keadaan kita. Cuma saya nak sampaikan di sini, jangan kecil hatilah. Ni jangan kecil hati. Kita mengaji ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala kena ada peningkatan. Kadang-kala kita ini sebagai anak-anak, ni saya cakap untuk diri saya juga sebagai seorang anak. Kadang-kadang pada sudut perbuatan kita yang pertama, kebiasaan pada kita ni, orang Malaysia lah, orang KL ni, kita biasa yang dah berkahwin, kita ini suami, isteri kita kadang-kadang bekerja, kedua-duanya bekerja. Kadang-kadang kita meletakkan bebanan pula pada kedua ibu bapa kita. Bebanan macam mana tu Ustaz? Kadang-kadang tak layak bagi mereka pada umur mereka ni nak jaga anak-anak kita dah. Mereka ni dah penat dah jaga kita dulu. Jadi kita pula hantarlah anak-anak kita terhadap mereka, menyebabkan membebankan mereka. Para ulama sebut ini pun termasuk dalam menderhakai kedua ibu bapa dengan perbuatan. Ustaz cakap senang lah, sekarang ni babysitter mahal Ustaz, 800. Nak jaga baby 400, anak 2 dah 800 Ustaz. Daripada saya bagi duit dekat mak ayah, Baiklah saya daripada saya bagi duit dekat pengasuh, baik saya bagi kat mak ayah saya. Betul. Tapi sebaik-baiknya janganlah meniatkan begitu. Kata guru saya jangan niat macam tu. Seumpama apa? Kita ni jadi majikan dan kedua ibu bapa kita menjadi pekerja kita pula. Ni tak patut ni bagi seorang anak. Memberi duit pada kedua ibu bapa, tak kisahlah berapa banyak pun, itu kewajipan kita sebagai anak. Bila-bila lagi anak lelaki, sepatutnya bagi kita, kata guru saya, kalau nak hidup kita ini berkat, duit kita ini berkat, bagaimana nak buat? Sepatutnya kita dah asingkan duit gaji kita tadi. Kadang-kadang kita ni nak bagi duit kat mak ayah ni, tunggu lebih-lebih barulah bagi. Sepatutnya kita dah asingkan awal-awal lagi untuk kedua ibu bapa dah. Itu adalah tanda penghargaan kita terhadap kedua ibu bapa. Lain kualitinya, lain keadaannya. Satu orang yang dia menghargai seseorang, menghargai sesuatu perkara, maka dia akan buat dengan cara yang terbaik. Kata guru saya, orang yang mengasingkan duit dia, maknanya mengasingkan belanja dia, bila dia dapat gaji sahaja, yang pertama gaji dia dah asing awal lah, 100 contoh. Dengan keadaannya satu orang yang dia dah dapat gaji, dah dapat gaji, tunggu lebihan, kalau ada 100 boleh bagi mak ayah dia. Walaupun nilai sama, satu orang tadi dia asingkan awal, satu orang lagi dia bagi lebihan. Nilai yang sama, orang yang bagi awal ni 100, orang yang bagi yang ada lebihan 100. Nilai sama, kuantitinya sama, tapi kualitinya di sisi Allah berbeza. Kenapa berbeza? Satu orang yang dia mengasingkan duit dia yang awal untuk bagi pada kedua ibu bapa dia, ini tanda dia berhajat untuk bagi pada mak ayah dia. Tanda dia berhajat. Maksud dia berhajat apa dia? Dia yang nak bagi pada mak ayah dia, bukan mak ayah dia nak. Dia nak bagi. Jadi tanda orang nak bagi, maka dia dah asingkan awal. Dan tanda mereka yang mengasingkan lebihan-lebihan ini, tanda mak ayah dia yang berhajat pada dia. Seumpama mak ayah ni berhajat, sebab itulah aku asing, akhir-akhir ni baru aku bagi. Tak. Sebenarnya tanda mereka yang berhajat, dia akan asingkan duit. Dapat semua insya-Allah. Tu bab pada pembelanjaan. Dan para ulama sebut hadis baginda Nabi SAW, bahkan hadis baginda Nabi, sedekah yang paling baik, paling afdal, ataupun hadiah yang paling afdal adalah terhadap keluarga, ahli keluarga kamu. Fi ahlikum, terhadap ahli keluarga kamu. Dan bagi kita sebagai anak-anak, yang perlu diutamakan adalah mak ayah. Ustaz, saya keperluan hidup tak cukup.
Bila kita meyakini bahawa kita yang menetapkan rezeki kita, kita yang buat sendiri, kita yang menetapkan rezeki, kita yang begitu begini, semua atas kerja kita. Sebab tu Allah sempitkan rezeki kita. Sebab tu ulama sebut di sini bermain dengan apa ni? Bermain dengan apa yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada benda yang melata di atas muka bumi ni melainkan Allah yang menjamin rezeki dia. Allah yang bagi rezeki. Para ulama sebut ikhtiar yang kita lakukan ini pun para ulama sebut tak sempurna. Dulu saya selalu sebut dalam kelas saya. Saya selalu tanya dalam kelas saya. Siapa yang boleh jamin dalam 8 jam sehari yang dia bekerja tadi memang sempurna dia buat 8 jam? Tak ada orang boleh jamin. Kadang-kadang kita ni tanpa kita sedar, kita terluput waktu kita dengan benda-benda yang mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Di situ pun para ulama sebut atas kasih sayang daripada Allah, Allah masih lagi beri rezeki pada kita. Masih lagi tangguh rezeki kita. Maka para ulama sebut begitulah dengan diri kita. Sama. Nak berkat rezeki ini bagaimana? Asinglah duit kita untuk kedua mak ayah kita. InsyaAllah Allah akan tambah rezeki kita. Disebut dalam riwayat di dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Yusuf Akandahlawi, Syekh Yusuf Akandahlawi rahimahullahu taala, diriwayatkan tentang kisah Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang mana satu hari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa alaihas salam lapar, nak makan. Saya ringkaskan kisah ini dengan mudah ceritalah. Maksud dia nak mempermudahkan kisah ini. Bagaimana satu hari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yakni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teringin nak makan roti. Kat rumah tak ada roti, teringin nak makan roti. Dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergeraklah ataupun pergilah ke pasar untuk membeli roti. Dalam riwayat Sayyidina Ali ini kata guru kami, dia beli 3 keping roti ataupun 3 buku roti. Keping sikit sangat, 3 buku roti. Maka dia bawa balik. Dalam riwayat bila dalam perjalanan balik, Sayyidina Ali bertemu dengan satu orang peminta sedekah. Maka kata peminta sedekah ni, wahai Sayyidina Ali, aku ini dah berapa hari tak makan, jadi aku lapar. Maka Sayyidina Ali ini, para ulama sebut dia sedekahkan sebuku roti kepada peminta sedekah ni. Tinggal 2. Jalan lagi sikit, temu lagi dengan seorang peminta sedekah. Temu lagi dengan seorang peminta sedekah. Maka dalam riwayat Sayyidina Ali sedekahkan roti yang kedua. Sebuku roti lagi kepada peminta sedekah tadi. Lepas tu berjalan lagi, jumpa pula peminta sedekah yang ketiga. Dalam riwayat Sayyidina Ali sedekahkan pula yang roti yang ketiga dia beli tadi, sedekah pula pada peminta sedekah yang ketiga. Sabar, jangan marah saya ni, dengar dulu cerita ni sampai habis. Habis ustaz tu nafkah isi, dengar dulu. Jangan marah dulu, dengar dulu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu balik dengan tangan kosong. Bila dia sampai sahaja, dalam riwayat lain limau. Ada riwayat juga mengatakan roti. Yang paling kuat kata roti. Sampai sahaja dekat rumah, Sayyidina Ali sampai sahaja kat rumah, sampai kat rumah bagi salam. Masuk dalam rumah, Sayyidina Ali melihat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa alaihas salam sedang makan sebuku roti. Maka Sayyidina Ali tanya, kamu dapat dari mana ini wahai Sayyidatina Fatimah? Ada orang hadiahkan tadi. Dia datang jumpa aku, dia hadiahkan. Maka Sayyidina Ali kira berapa banyak buku roti yang ada dekat rumah yang orang hadiahkan. Kira 1, 2, 3. Dalam riwayat kata guru kami, ada 27 buku roti. Orang hadiahkan pada Sayyidina Ali 27 buku roti. Maka Sayyidina Ali tanya pada Fatimah, mana pergi lagi 3? Dengar dulu cerita, nanti saya terang. Mana pergi lagi 3? Maka kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, wahai abang, sungguhnya aku dah makan dah. Ni roti yang ketiga aku makan. Sementara aku nak tunggu kamu balik lambat. Maka orang yang dah bagi tadi, aku dah makan 3. Kata guru kami, macam mana Sayyidina Ali ni boleh tahu kurang 3?
Dia kira 27, tiba kurang 3. Macam mana dia boleh tahu 3 itu kurang? Menyebabkan Sayyidatina Fatimah kata, aku dah makan 3, baki lagi 3 buku roti. Maka dalam riwayat, para ulama sebut, dibahas oleh para ulama, Sayyidina Ali yakin bahawa setiap satu yang disedekahkan, maka Allah akan gantikan 10. Maka berapa banyak tadi yang disedekahkan? Dalam riwayat 3. Maka Sayyidina Ali yakin bahawa yang akan ada di dalam rumahnya nanti 30 roti. Maka bila sampai saja kat rumah, dalam riwayat mengatakan, Sayyidina Ali boleh tanya, kira ada 27 buku roti, ada baki lagi 3 hilang. Sebab tu Sayyidina Ali tanya pada Sayyidatina Fatimah, mana pergi lagi 3 baki buku roti ni? Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kata, aku dah makan dulu dah. Maka para ulama sebut, beginilah bagi mereka yang meyakini apa yang dihadiahkan kepada orang lain, maka akan digantikan 10 kali ganda daripada apa yang kita menepati hadis Nabi. Nabi kata, apa yang kamu sedekahkan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali ganda apa yang kamu sedekahkan. Ini sedekah pada orang yang memerlukan, yang bukan ahli keluarga kita. Para ulama sebut, bagaimanalah kalau kita ini menghadiahkan pula, kita mencukupkan keperluan kedua ibu bapa kita pula, bagaimanalah gandaan yang Allah Ta'ala akan beri pada kita. Kalau orang yang tak ada kena-mengena dengan kita pun Allah Ta'ala boleh gandakan 10. Tu kata Nabi SAW, sabda Nabi, mereka yang menyedekahkan satu, Allah akan ganda 10 nanti. Maka bagaimanalah kalau satu orang tadi disedekahkan ataupun dihadiahkan kepada kedua ibu bapa dia. Allahu Akbar. Yakin. Sikit ke banyak, yang penting bagi. Sebagai tanda seorang anak yang taat. Dan para ulama sebut, tak semestinya ketaatan seorang anak tadi ataupun berbudinya seorang anak tadi, membalas budinya seorang anak tadi, ataupun hadiah, kita kata khidmat kepada kedua ibu bapa kita ni, tak semestinya dengan duit yang kita kirimkan kepada kedua ibu bapa kita. Kadang-kala para ulama sebut, kita juga boleh berkhidmat, yakni menghadiahkan khidmat kita, servis kita kepada kedua ibu bapa kita. Apa dia? Khidmat dia. Kalau dia memerlukan, mak ayah sakit ni, belakang ni ward sikit, ward. Balik penat-penat pun ward juga mak. Ward sikit-sikit. Badan pun banyak angin, mak pun banyak angin. Mana angin yang perlu dikeluarkan dulu? Keluarkan dulu angin yang ada pada badan mak. Ni contoh. Mak ayah ada keperluan sedikit, nak balik kampung ke apa, lapangkan waktu kita. Cuba lapangkan waktu. Dan juga adab, kata guru saya, kalau mak ayah kita tak duduk sekali dengan mak ayah kita ni, kalau mak ayah call, telefon kita ini, ada keperluan hajat, dengar dulu keperluan hajat dia. Jangan sangkal dulu keperluan dia. Ini dia tak cakap apa lagi dah sangkal dah. Tak boleh mak, tak cakap apa lagi, baru cakap kenduri je. Mak hari Sabtu ada kenduri. Mak dia tak ajak dia pun, kan? Mak kita tak ajak kita pun, tapi disebabkan dengan kenduri, takut hari tu ada pergi main futsal dengan member. Contoh, ni contoh bukan orang ni. Saya buat contoh. Ada keperluan ataupun ada janji dengan member, nak main futsal, main badminton dan sebagainya. Sangkal tu cakap, mak tak boleh, hari Sabtu ada benda nak buat. Dengar dulu cakap mak tadi. Dengar dulu dia habiskan dulu. Dah dengar habis, barulah bincang sesuai tak sesuai waktunya. Ni adab kita dengan kedua ibu bapa. Ni nak tahu adab ni, kita boleh mengajilah kitab Bidayatul Hidayah setiap hari Rabu, nanti sampai pada bab dia. Dan tanda ini para ulama sebut terlampau banyak. Tanda inilah yang paling mudah, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, syarah guru-guru kami, bahawa tanda inilah paling mudah kita nak lihat bila berlakunya tanda-tanda kecil yang menghampiri tanda-tanda besar. Apa dia? Apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Juga di sini saya nak tekankan juga, bagi kedua ibu bapa pula, janganlah cerewet bila dah baca hadis ni pula. Cerewet pula, tiba-tiba tegah dengan anak. Kita juga perlu ada lapang dada dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita pun ada emosi dia. Kadang-kadang ada keperluan yang dia perlu tunaikan. Ni terlampau banyak tengok movie petang-petang kan, cerita petang-petang ni. Mak ayah tengok cerita tu dalam TV tu.
Anak dia taat je kan. 7 hari mencintaiku, apa dah. Taat betul anak dia. Apa nama dia? Kushairi. Taat betul pada ibu dia. Dalam cerita adalah. Dalam cerita tu mungkin ada luar ni payah sikit air zaman nak cari. Air zaman ni payah sikit nak cari. Ada. Bukan saya cakap tak ada. Tapi payah nak cari. Sedikit sebanyak mungkin ada yang kita akan terkasar bahasa juga. Tu sebagai anak. Sebagai ibu bapa yang berhadapan dengan anak-anak begini, apa kita perlu buat? Adakah biarkan saja? Tidak. Pertama sekali, berlapang dada dengan apa yang berlaku. Ni adab kita. Sebab apa? Para ulama sebut, apa yang berlaku terhadap diri kita, anak kita buat pada kita ini, para ulama sebut, itu sebenarnya apa yang kita buat pada kedua ibu bapa kita dulu. Dia macam tu. Saya nak cerita dulu. Ulama, guru saya sebut, ketaatan seorang anak itu kepada ibunya bergantung kepada ketaatan ibunya pada suaminya. Ketaatan anak kepada ibunya. Sebab apa saya kata ketaatan anak pada ibu? Sebab anak ni kebanyakannya lebih merapati ibu dia. Ni lumrah. Sebab ibu ni dia ada rahim. Allah namakan bagi di dalam perut dia. Dinamakan rahim. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah yang agung dan sifat Allah, Rahim. Bahkan Rahim ini ulama sebut dalam, kalau kita belajar tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim ni adalah dikhususkan untuk orang beriman sahaja. Ar-Rahmannya Allah untuk semua orang. Orang beriman dengan tidak beriman semua dapat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim untuk orang beriman sahaja. Dan Rahim juga para ulama sebut dihadiahkan bagi wanita. Sebab apa? Setiap anak bakal dikandung di dalam rahim ibu. Bapa mana ada rahim? Ada rahim. Mana ada rahim? Kalau ada rahim tu pelik tu. Pergi cek kat hospital. Takut lain pula ceritanya. Para ulama sebut, seorang ibu tadi kalau dia nak lihat kenapa anak dia tidak taat pada diri dia, dia kena lihat bagaimana ketaatan dia kepada suaminya. Dan si suami pula dia perlu lihat, kalau isteri dia tidak taat kepada dia, isteri dia tidak taat kepada perintah dia, dia kena lihat bagaimana ketaatan suami tadi terhadap ibunya. Dia berkait macam tu. Seorang anak kalau tak taat kepada ibunya, perlu lihat ibu tadi taat tak pada suaminya. Si suami kalau isteri dia tak taat kepada dia, pada suami tadi kena lihat dia taat tak pada ibu dia. Dia macam tu. Boleh insya-Allah. Kalau kita amalkan ni insya-Allah baik. Dan para ulama sebut, si ibu tadi juga kalaulah ada anak-anak yang mungkin tak balik. Balik air raya je kan. Contoh air raya baru balik, baru nampak batai hidung. Itu pun kejap je balik. Sewa hotel kejap balik. Kita doakan terhadap anak-anak kita. Maafkan mereka. Bagi kedua ibu bapa. Bagi anak-anak, wahai anak-anak yang derhaka sekalian. Ustaz, selamba je sebut. Kena sebutlah. Sedar diri kan. Saya cakap ni untuk diri saya juga. Bagi kita sebagai anak-anak, jagalah mak ayah kita. Untuk mensyarahkan yang terakhir bab ini, di dalam beberapa riwayat di zaman Nabi Musa AS, dengar betul-betul kisah ini. Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, siapakah temanku dalam syurga nanti? Wahai Allah, siapa teman aku dalam syurga nanti? Maksud dia yang akan duduk dengan aku, menemani aku dalam syurga besok. Maksud dia orang ni adalah orang yang sama syurga dengan Nabi Musa AS. Allahu Akbar. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam kitab tafsir ada. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, kalau kamu nak tahu peneman kamu, dia salah seorang daripada umat kamu juga. Terperanjat Nabi Musa AS. Di kalangan umat aku juga. Maknanya umat Bani Israel. Kalau kamu nak tahu, kamu pergi di sekian tempat, kamu lihat. Sekian tempat, sekian rumah, kamu pergi lihat sendiri teman kamu. Maka dalam riwayat Nabi Musa AS berjalan pergi ke tempat tadi untuk melihat siapakah teman dia dalam syurga nanti.
Maka dalam riwayat mengatakan ketika sampai saja Nabi Musa alaihi salam di hadapan rumah orang yang dikatakan yang akan menemani, yang menjadi teman bagi Nabi Musa dalam syurga nanti. Sampai saja Nabi Musa AS di depan rumah orang ni, si fulan ni tadi sampai saja di depan rumah orang ni, maka Nabi Musa AS melihat daripada luar rumah, mendapati bahawa seorang lelaki sedang menjaga 2 ekor khinzir. 2 ekor khinzir. Kata guru kami mensyarahkan kisah ini, jaga dengan penuh tertib, seperti sesuatu yang sangat disayang. Maksud dia apa? Siapkan makanan, mandikan, semua benda dipersiapkan pada khinzir. Maka kata guru kami dalam riwayat, Nabi Musa AS menunggu dan melihat sahaja sehinggalah habis orang ni tadi, lelaki ni tadi khidmat kepada kedua khinzir ni. Maka dalam riwayat, apabila mengetahui orang lelaki ni tadi, orang lelaki yang dalam rumah ni tahu bahawa ada orang menunggu di luar, dilihat ada orang di luar, maka dia keluar. Habis khidmat dah habis semua, baru keluar rumah. Kata guru kami, lama Nabi Musa AS tunggu dia habis khidmat. Maka keluarlah lelaki ni tadi, berjumpa dengan Nabi Musa AS. Melihat Nabi Musa AS, maka terkejut lelaki ni, kata, wahai Nabi Allah Musa, apa yang kamu buat di sini? Maka dengan segera Nabi Musa AS bertanya kepada lelaki ni tadi, wahai lelaki, wahai fulan, aku ini nak bertanya kepada kamu. Sebelum aku jawab kenapa aku ada di sini, aku nak tanya kamu dulu. Siapakah ataupun kenapa kamu ini berkhidmat kepada 2 khinzir? Ada pandangan mengatakan khinzir ni di zaman Bani Israel lagi dah haram dah sebenarnya. Khinzir ni zaman Musa lagi dah haram. Kenapa kamu khidmat kepada perkara yang haram? Ini khinzir, kamu bela khinzir pula dalam rumah. Bagi makan, jaga dia. Semua dah dapat baca dah kisah ni kan. Maka lelaki ini kata apa? Wahai Nabi Allah Musa, sungguhnya kedua ekor khinzir yang aku khidmat di dalam rumah ni adalah kedua ibu bapa aku. Kedua ibu bapa aku. Kerana kesalahan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala telah menghukumnya dan menyumpahnya menjadi khinzir. Kata guru kami, menjadi kebiasaan umat-umat terdahulu, kalau mereka buat dosa tu Allah sumpah. Tu jadi. Zaman sekarang ni kerana berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tangguh balak untuk kita. Selalu kalau zaman dulu, kalau kita lihat, buat saja benda yang mungkar, terus Allah balas. Nama Nabi Nuh alaihi salam terus datang balak banjir. Kita lihat kan, kaum Ad, Allah Ta'ala hancurkan dengan puting beliung. Para ulama sebut samalah di zaman Nabi Musa AS. Dan lewat terus disumpah oleh Allah Ta'ala. Maka dijawab oleh lelaki ini, dia kata, wahai Nabi Allah Musa, walaupun mereka telah disumpah oleh Allah Ta'ala kerana dosa mereka kepada Allah, akan tapi aku sebagai anak, wajib bagi aku untuk mentaati perintahnya. Maksud dia, untuk berkhidmat pada dia, kedua ibu bapa aku ini, aku wajib untuk berkhidmat pada kedua ibu bapa aku. Maka dalam riwayat mengatakan di sini Nabi Musa AS sebut, kerana amalan kamu inilah aku datang di sini. Kerana amalan kamu ini aku datang di sini. Datang di sini kerana apa? Kerana amalan kamu ini. Maka menjadi keheranan pemuda ini tadi ditanya, apa amalan aku ini? Nabi Musa AS kata, kerana amalan kamu berkhidmat kepada kedua ibu bapa kamu, kamu menjadi peneman aku dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menjadi pengajaran besar bagi kita akhir zaman. Mungkin kelemahan kita sebagai anak-anak, kita tak mampu nak sempurnakan keseluruhan hajat kedua ibu bapa kita. Tapi yang penting kita usahalah ke arah itu. Mungkin di kalangan kita ini tidak mampu pada sudut kewangan untuk sentiasa khidmat kedua ibu bapa kita, sempurnakan apa yang mereka hajati. Mungkin kita tak mampu pada sudut kewangan, ekonomi kita mungkin, ialah dengan PKP dan sebagainya, ustaz tak mampu saya ustaz. Maka sukakan mereka dengan perkara yang lain. Dan para ulama sebut yang paling penting sekali, para ulama sebut
khidmat yang paling besar seorang anak kepada kedua ibu bapanya apa dia? Adalah khidmat amalan mendoakan kedua ibu bapa dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, apabila meninggal Bani Adam ini, anak Adam, qata amaluhu illa min thalath. Terputusnya amalan yang meninggal tadi kecuali 3. Pertama apa? Sadaqatin jariyatin. Pertama sedekah jariah. Yang kedua al-ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua ilmu yang beri manfaat kepadanya. Maksud beri manfaat ni apa? Ilmu yang diamalkan oleh orang lain yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Diamalkan. Dan yang ketiga apa dia? Walidun salihun yad'ulah. Walidun salihun yad'ulah. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh ataupun soleha bagi perempuan, yad'ulah, yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Ini amalan yang paling besar. Hari ini kita bangga anak kita mungkin gaji besar, pangkat besar. Kita bangga, itu satu kejayaan. Satu kejayaan dan satu kebanggaan bagi kita kalau anak kita berjaya. Tak salah nak bangga dengan perkara tadi. Tapi kita kena lebih bangga lagi kalau anak kita ini mampu untuk menyumbangkan doanya terhadap kita bila kita meninggal nanti. Ini banyak orang risau kalau kenduri, kendara dia orang tak datang. Tapi tak ramai orang risau Berapa orang yang akan datang untuk sembahyangkan jenazah dia. Ini orang ramai risau kalau anak dia tak dapat bagi duit pada dia setiap bulan. Tapi ini ramai orang yang kurang risau kalau anak-anak dia ni tak ada yang boleh mendoakan dia bila dia meninggal dunia. Ramai orang yang kurang risau perkara ni. Kita kena risau. Tengok salah seorang pada anak kita ni boleh tak semayangkan kita besok. Kalau anak perempuan semua macam ni, ustaz, tengok menantu ada tak yang boleh semayangkan kita. Kena lihat tu, dah prepare belum benda tu. Kena ada juga seorang, kena ada yang doakan kita besok, yang jadi imam pada kita. Ketika kita meninggal, dialah jadi imam untuk kita, doakan kita. Agak-agak berapa panjang doa ni untuk kita, agak-agak. Kalau orang lain ni kejap je, Masya Allah. Ni nak bahas ni panjang bab ni. Saya tak boleh bahas bab ni, Masya Allah. Akan datang kita bahas insya Allah. Dan tanda ini para ulama sebut, kita sendiri tahu dan mungkin berlaku dalam keluarga kita ataupun pada diri kita sendiri. Maka para ulama sebut, cepat-cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ini adalah tanda akhir zaman. Tapi kalau ia berlaku kepada kita, maka wajib bagi kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini insya-Allah cukuplah setakat itu apa yang kita dengar syarahan kita hari ini. Habislah tu syarah yang tak akhir. Kemudian kita akan syarah antara tanda yang seterusnya jika pengembala unta berlumba-lumba meninggikan bangunan. Siapa pula pengembala unta ni? Kita bahaskan nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini apa yang kita dengar pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan pada kita untuk kita amalkan. Saya yang bercakap ni supaya saya sendiri mengambil pengajaran dan saya diberi kekuatan untuk amalkan. Dan kita yang mendengar ni semoga kita juga diberi kekuatan untuk kita amalkan. Ambil i'tibar dan sampaikan pada orang lain insya-Allah. Terus saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya mohon maaf. Kita kasar bahasa, terlanjur kata saya. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk amal sama-sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.